Kopi Ranggayan Jomo Yunatanan Doa Donumah, saya Hikmah Juni. Kita ke laporan perkembangan pandemik COVID-19 di Sabah hari ini. Kes positif baru COVID-19 di Sabah meningkat dengan 320 kes dilaporkan hari ini berbanding 310 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 29,897 kes. Setelah mencatatkan kes kematian dan kluster baru hampir setiap hari sebelum ini, satu perkembangan baik apabila tiada sebarang kes kematian atau kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Hari ini, 405 pesakit telah sembuh, manakala 1,999 pesakit sedang menerima rawatan. Daerah Beaufort bertukar dari zon jingga ke zon kuning. Kementerian Kesihatan mensasarkan dapat menurunkan kadar keboleh jangkitan atau R0 kepada 0.5. Jadi sasaran kita ialah untuk menurunkan lagi kadar keboleh jangkitan kepada 0.5. Dan ada perkembangan terbaik hari ini juga kita dapati ada 1,141 kes. Jadi mungkin kadar keboleh jangkitan masih lebih kurang 0.99 ataupun 1.0. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di K Avenue Penampang sejak 24 November lalu akan berakhir esok sebagaimana dijadualkan. Berdasarkan penilaian risiko dan seringan yang telah dilaksanakan oleh KKM, mendapati kes positif COVID di kawasan ini telah terkawal. Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri atau GBBN Sabah pada 3 Disember dengan nasihat Pengarah Kesihatan Negeri Sabah bersetuju supaya PKPD di lokaliti ini, yakni di K Avenue Penampang, ditamatkan mengikut yang dijadualkan. Setakat ini, 267,995 bakul makanan telah diagihkan. Kerajaan negeri membenarkan kemasukan individu dari Semenanjung Malaysia dan Sarawak ke Sabah bagi tujuan sosial dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Sebagai usaha kita untuk secara berpasar, ya, dan secara perlahan-lahan berusaha untuk kembali kepada kehidupan ataupun urusan perjalanan seperti biasa dahulu. Dan ini saya umumkan SOP bagi mereka yang khususnya datang daripada Semenanjung untuk datang ke Sabah. Ya. Kerajaan negeri telah bersetuju dan mengubah suai ataupun melonggarkan SOP khususnya bagi rakyat Malaysia yang datang daripada Semenanjung untuk datang ke Sabah. 1. Kemasukan individu masuk ke negeri Sabah di mana dibenarkan untuk tujuan sosial atau pas lawatan sosial bagi 1. Kemasukan domestik pemegang MyCard, MyPR, MyKS, MyKAS, ya. Kedua atau B, pemegang pas immigration jangka panjang walaupun bukan warga negara yang sah tempoh. Dan C, suami atau istri kepada rakyat Sabah dan juga tanggungan mereka. Tanggungan artinya anak-anak dan sebagainya lah, ya. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, semua individu yang akan masuk ke Sabah melalui pintu masuk udara, laut dan darat perlu menjalani ujian swab pengesanan COVID-19 3 hari sebelum perjalanan. Kemasukan bagi orang bukan warga negara yang tidak memiliki pas immigration jangka panjang wajib
ataupun masih wajib mendapatkan kelulusan khas daripada Kerajaan Negeri Sabah. Kalau saudara-saudara sudah maklum, ada website yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Sabah untuk membolehkan pemohon mengemukakan permohonan secara atas talian, ya. Hanya individu yang tidak bergejala dengan keputusan ujian negatif akan dibenarkan masuk ke Sabah. Pergerakan keluar dari Sabah tidak lagi memerlukan kebenaran polis. Hanya individu yang tidak bergejala dengan keputusan ujian negatif akan dibenarkan masuk ke Sabah. Dan untuk memudahkan perjalanan, kebenaran pihak PDRM bagi pergerakan keluar daripada Sabah tidak lagi diperlukan. Operasi kedai makan dilanjutkan sehingga 12.30 malam berkuat kuasa esok. Kerajaan Negeri Sabah telah bersetuju untuk melanjutkan waktu operasi restoran atau kedai makan sehingga jam 12 malam berkuat kuasa esok 5 Disember. Kalau saudara-saudari masih ingat, sebelum ini kita melonggar telah menetapkan dia mesti tutup jam 10. Tetapi kita rasa atas disiplin yang tinggi yang ditunjukkan oleh pemilik restoran dan juga pelanggan, kita bersetuju untuk melanjutkan tempoh perniagaan sehingga 12 malam mulai 5 hari bulan Desember, iaitu esok, ya. Walau bagaimanapun, perlanjutan ini masih tertakluk kepada SOP PKPB yang berkuat kuasa. Mengenai gelandangan yang berkeliaran di pusat bandaraya sehingga menimbulkan kebimbangan orang ramai dengan risiko jangkitan COVID-19, Masidi berkata operasi bersepadu telah dilakukan untuk mengatasi perkara ini. Kerajaan negeri melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat bersama dengan pihak berkuasa tempatan, ya, termasuklah pihak Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan lain-lain telah menjalankan operasi bersepadu untuk mengatasi isu ini yang melibatkan golongan gelandangan, termasuk di kalangan masyarakat Pelau. Bagi golongan gelandangan yang berstatus warga negara, mereka yang berkeliaran dan melanggar SOP semasa tempoh PKPB akan ditahan dan ditempatkan sementara di Pusat Bina Jati Diri di bawah kelolaan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Manakala gelandangan di kalangan bukan warga negara yang tidak mempunyai dokumen yang sah, mereka akan diserahkan kepada Jabatan Imigresen dan ditempatkan di pusat tahanan di bawah jabatan yang berkenaan. Ketua Menteri dan 32 individu lain memfailkan notis penarikan permohonan merayu di Mahkamah Persekutuan semalam. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan 32 individu lain menarik balik permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu di Mahkamah Persekutuan bagi mencabar persetujuan yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Mahiruddin untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN Julai lepas. Menerusi kenyataan media, Tuan FT Ahmad and Company yang mewakili Haji Ji dan 32 individu memaklumkan notis penarikan balik permohonan itu difailkan di Mahkamah Persekutuan melalui sistem e-filing semalam. Firma guaman itu mengesahkan bahawa mereka menerima arahan daripada Haji Ji untuk menarik balik notis usul rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Peguam Wilson Chang Kai Sim yang bertindak bagi pihak pemohon berkata anak guamnya kekal dengan pendirian bahawa pembubaran DUN Sabah adalah salah dari aspek perlembagaan negeri Sabah dan atas alasan bimbang dengan penularan pandemik COVID-19. Bagaimanapun, pihaknya telah menasihati mereka bahawa memandangkan pilihan raya negeri PRN Sabah telah berlangsung baru-baru ini dan ekoran penularan COVID-19, maka adalah lebih baik permohonan itu ditarik balik atas kepentingan semua pihak.
Beliau berkata, berikutan PRN Sabah yang telah berlangsung 26 September lalu, ramai daripada 33 pemohon dalam kes itu telah dipilih semula sebagai anggota Dewan Undangan Negeri atau kini memegang jawatan dalam Kabinet Negeri. Katanya, dipahamkan bahawa Kerajaan Sabah akan mengkaji dan merangka prosedur yang jelas dan nyata yang akan digunakan jika DUN Sabah dibubarkan pada masa akan datang. Pada 10 September lalu, kesemua 33 pemohon termasuk bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman telah memfailkan permohonan kebenaran merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan. Para pemohon telah memohon kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi bagi mencabar keputusan Tun Johar. Bagaimanapun, permohonan mereka ditolak oleh Mahkamah Tinggi. Pada 8 September lalu, Mahkamah Rayuan turut menolak permohonan mereka dan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Berikutan keputusan Mahkamah Rayuan itu, PRN Sabah diteruskan. Kesemua pemohon pada 29 Julai lalu mendakwa mereka mempunyai majoriti dalam DUN dan mahu Tun Johar membenarkan mereka mengangkat sumpah bagi membentuk kerajaan negeri yang baru menggantikan kerajaan negeri pimpinan Ketua Menteri ketika itu, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Afdal. Hanya RM100 peruntukan untuk jalan-jalan besar Sabah. Ahli Parlimen Tuaran, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau menghantar 2 lagi usul kepada Setiausaha Dewan Rakyat Parlimen Malaysia. Menurut beliau, usul tersebut adalah untuk memotong RM1 bilion daripada peruntukan untuk Semenanjung Malaysia di bawah aktiviti yang disebut sebagai lain-lain pembinaan yang telah diperuntukkan sebanyak RM1.029 bilion. Katanya, cadangan ini dibuat kerana beliau mendapati peruntukan yang diberikan untuk jalan-jalan besar di Sabah untuk tahun hadapan hanyalah RM100 sahaja. Sumbangan itu, beliau mencadangkan supaya RM1 bilion yang dipotong itu diperuntukkan semula di kementerian yang sama. Namun, RM500 juta diberikan kepada Sabah dan RM500 juta lagi diberi kepada Sarawak. Manakala selebihnya, iaitu RM29,145,700 diberikan kepada Semenanjung Malaysia. Madius yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu (APKO) berkata demikian dalam satu kenyataan semalam. Beliau turut mencadangkan supaya baki RM500 juta lagi diberikan kepada Sarawak untuk naik taraf jalan-jalan. Ini kerana pada tahun hadapan hanya RM1.5 juta sahaja yang telah diperuntukkan untuk tujuan ini. Tegasnya, umum sudah sedar bahawa jalan-jalan persekutuan di Sabah dan Sarawak sangat mendesak untuk dinaik taraf, khususnya untuk memacu pembangunan kedua-dua wilayah tersebut. Madius berharap usul ini dibenarkan oleh Speaker untuk dibahas dan dipertimbangkan untuk kelulusan Dewan sebelum perbahasan Kementerian Kerja Raya di peringkat jawatan kuasa. Untuk rekod, usul tersebut dibuat di bawah Peraturan 66/9 Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat. Taman hidupan liar Lokawi perlu ditambah baik dengan segera. Kerajaan negeri diminta melihat keperluan segera untuk menambah baik kemudahan infrastruktur dan kekurangan kaki tangan di Taman Hidupan Liar Lokawi. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jeffrey Arifin berkata, masalah kekurangan kaki tangan perlu ditangani, khususnya untuk menjaga gajah. Ketika ini, Taman Hidupan Liar itu menempatkan 14 ekor gajah namun hanya dijaga oleh 6 kaki tangan sahaja. Sedangkan berdasarkan standard penjagaan Persatuan Taman Zoologi dan Akuaria Malaysia, seekor gajah perlu dijaga sekurang-kurangnya oleh 2 orang kaki tangan. Dari segi infrastruktur pula, aviari, rumah reptilia dan klinik memerlukan penambahbaikan dan penyelenggaraan segera.
Jeffrey berkata, aviari atau kandang burung merupakan tarikan utama di taman itu. Selain melihat burung, pengunjung berpeluang mendekati pelbagai spesies hidupan liar. Bagaimanapun, struktur itu mengalami kerosakan yang agak teruk pada April lalu sehingga ia terpaksa ditutup. Katanya, pihak taman masih menunggu jumlah kos yang diperlukan untuk pembaikan aviari daripada Jabatan Kerja Raya JKR, namun sehingga kini masih belum ada jawapan. Jeffrey turut meminta JKR untuk mengurangkan birokrasi bagi mempercepatkan proses penambahbaikan agar masalah berkenaan dapat diselesaikan segera. Dalam lawatan ini, Jeffrey turut diberi taklimat isu keselamatan yang disampaikan oleh Pegawai Hidupan Liar Taman Hidupan Liar Lokawi, Siti Nur Ain, Ampuan Aceh. Jeffrey berkata beliau mahu pagar dibina di taman itu. Langkah itu untuk mengelakkan insiden hidupan liar terlepas dari kandang tidak berulang demi menjaga keselamatan penduduk yang tinggal di kawasan sekitar. Ogos lalu, seekor harimau dahan terlepas dari kandangnya namun berjaya ditangkap semula. Hasil tinjauan, beberapa kemudahan untuk haiwan di pusat hidupan liar terbabit sedang dalam proses naik taraf. Lebih 136,000 pelarian Filipina dikenal pasti di Sabah. Sejumlah 136,055 pelarian Filipina di Sabah telah dikenal pasti melalui pemilikan dokumen IMM-13, sijil banci pasukan petugas khas Persekutuan Sabah dan Labuan, dan sijil burung-burung. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datuk Seri Muhammad Rezwan Muhammad Yusof berkata, kerajaan tidak pernah menghalang, malah menggalakkan supaya pemegang dokumen IMM-13 sedia ada untuk kembali ke negara asal mereka. Katanya, kerajaan sentiasa bekerjasama dengan pihak Kedutaan Republik Filipina dengan membenarkan pasukan bergerak kedutaan untuk beroperasi di Sabah. Pasukan bergerak itu membolehkan pihak kedutaan memberikan perkhidmatan yang berkaitan dengan penyediaan pasport serta lain-lain urusan yang berkaitan untuk warga negara mereka termasuk pelarian Filipina di Sabah. Rezwan berkata demikian menerusi jawapan bertulis yang dipaparkan di laman rasmi Parlimen. Ia bagi menjawab soalan Datuk Seri Wilfred Madius Tangau, APKO Tuaran, yang meminta Perdana Menteri menyatakan apakah dasar kerajaan untuk menangani kehadiran pelarian Filipina di Sabah yang telah berada di negeri ini sejak tahun 1970-an. Palat-palat, kopi nama toko kagu.